Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun sekali lagi. Berhimpun bersama dengan, walaupun tidak berhimpun, kalau kita biasa katakan berhimpunlah, kita duduk bersama-sama, kita berada di satu tempat yang sama. Tetapi sekarang ini dalam satu suasana kita yang mana kita walaupun kita tidak bersama, duduk bersama, tetapi perhimpunan kita adalah perhimpunan kerohanian. Perhimpunan kerohanian, rohani kita sama, dahagakan ilmu sama, nak cari kesedaran bersama, nak berkongsi bersama. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita dapat praktikkanlah apa yang disebut oleh para tuan-tuan guru kami, tuan-tuan guru kita senantiasa mengatakan bahawasanya penjalinan rohani adalah lebih erat dan lebih berarti daripada penjalinan jasmani. Kadang-kala kita berjalin secara jasmani, seorang murid menghadap guru, kita menghadap guru kita, kita hadir dalam majlis guru kita dengan jasad kita. Tapi kalau rohani kita tak bersama dengan dia, kita tidak bersama dengan dia. Umpamanya seorang yang bersama dengan gurunya tetapi fikirannya menerawang. Umpamanya seorang bersama dengan gurunya tapi hatinya penuh suudzon terhadap gurunya. Umpamanya seorang bersama dalam satu majlis yang dia kena hadir kerana sebab-sebab tertentu, tapi jiwanya itu kalau boleh dia tak hadir, dia macam tak nak hadir, maka dia tidak bersama. Zahir dia nampak bersama tapi hakikat sebenarnya tidak bersama. Sebab sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, al-marhum ma'aman hab, seorang itu akan dihimpun bersama yang dikasihi. Apabila dia tidak kasihi, maka dia tidak bersama walaupun jasadnya bersama. Namun kalau kita walaupun jasad kita tak bersama, tapi rohani kita sama, dahaga kita sama, saling nak memenuhi kita sama, saling menghargai ilmu ini bersama, alhamdulillah, maka kita bersama tuan-tuan sekalian. Maka kita bersama alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya berada di Pejabat Pusat Islam BTHM. Sebelum saya teruskan, saya sukalah nak meluahkan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak BTHM, daripada segala pengurusannya, daripada pihak segala atasannya, setiap lapisannya, sehinggalah semua kaki tangannya dan juga ahlinya, kerana pihak BTHM ini begitu menyokong sekali segala usaha-usaha dakwah, khususnya kitab-kitab daripada alim-alim ulama ahli sunnah wal jamaah, dan juga daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah, dan juga khususnya kitab-kitab turas. Sehingga saya merasa hairan, ya, ini universiti teknikal, tetapi di sini baca kitab-kitab Jawi klasik. Kita baca sebahagian daripada Syiarus Salikin, kita ada baca kitab Imam Haddad di 400 tahun. Kita ada baca kitab Penawar Bagi Hati dengan bahasa Melayu klasiknya sekali. Subhanallah, semogalah Allah Ta'ala merahmati. Allah Ta'ala merahmati dan menggabungkan kita semua dengan mereka yang berusaha untuk agama Allah Ta'ala ini daripada awalnya, bersama-sama Rasulullah, sampailah kepada Imam Syafi'i kita, sampailah kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kita, sampailah kepada Imam Ghazali kita, dan segala habaib kita dan kiai kita, mereka yang berusaha untuk menyebar dakwah, menyebarluaskan dakwah Islamiah ini, biar kita digabung bersama dengan mereka. Amin Allahumma amin, ya. Dan diganjari pihak UTHM dengan sebesar-besar ganjaran. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita mulakan majlis kita dengan membaca Ratib Al-Haddad. Sebagaimana minggu lepas kita membaca Ratib Al-Aqtas, maka sekarang kita membaca Ratib Al-Haddad. Al-Fatihata ila hadratil Habib Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala, thumma ila ruh Sayyidina Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad sahib Ratib wa usulihi wa furu'ihim, anallah taghashahum birrahmati wal maghfirah. Sabakumullah. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام
أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وأصحاب رسول الله أجمعين وتابعين وتابعين بإحسان من هذا إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعلوي، أن الله أملي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، وأحلت أرواحهم أن الله من درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ويلحدنا بهم بخير وعافية. الفاتحة. الفاتحة إلى روح صاحب ذات القطب الإرشاد وغوث البرية والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد، ووصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم على درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى كافة عباد الله الصالحين ووالدينا وجميع موات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم عن درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافنا أمامه كافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحمد الفاتحة المعظمة وسلمتان مثلا الله أن تفتح لنا كل خير وتفضل علينا كل خير وتجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا الله معاملتك كأن أهل الخير، وأن تحفظ لنا في أدياننا أنفسنا أموالنا أولادنا وأحبابنا من كل محنة نفوس وارضية، إنك ولي من كل خير ومتفضل من كل خير ومتم من كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Alhamdulillah. Semogalah dengan kita banyak mengingat Allah Ta'ala, kita diingat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semogalah kita senantiasa dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semogalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah beri kita keimanan di dalam dunia ini, kekalkan iman itu, kuatkan iman itu dalam diri kita, kentalkan, fikskan betul-betul iman itu dalam hati kita sampai hari kita meninggal dunia, detik kita penghabisan dalam dunia ini juga sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dapat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah menghadap Allah Ta'ala sebagai hamba yang beriman kepadanya. Kemudian kita dalam barzah pun bersama orang beriman, bangkit di mahsyar juga bersama orang beriman, dan semoga dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan dalam jannah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tempat yang kekal abadi. Yang kita imani semuanya ini dengan orang-orang beriman. Alhamdulillah, kita sambung baca kitab kita Adab Suluk Al-Murid yang disusun oleh Imam Al-Haddad. Tadi kita dalam baca ratib tuan-tuan sekalian dia, ratib adalah zikir-zikir yang disusun oleh alim-alim ulama untuk kita mengingat Allah Ta'ala, menyebut Allah biar kita mendapat segala fadilatnya dan supaya kita diingat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Di antara kita membaca Fatihah selepas membaca ratib tadi, kita hadiahkan kepada Al-Muhajir ilallah Sayyidina Ahmad bin Isa. Siapa Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah? Beliau adalah punca sanad segala orang-orang Bani Jawi kita. Seorang Bani Jawi ataupun Bani Tamim kita. Bani Tamim itu dikhasan bagi anak-anak tanah Melayu. Seluruh daripada gugusan alam Melayu kita ini adalah kita sebut sebagai Bani Jawi kita. Punca sanad kita adalah Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Beliau adalah zuriat daripada Rasulullah SAW, turunan daripada Sayyidina Husain, turunan ke-9 Rasulullah. Beliaulah yang mula pindah daripada Iraq ke Hadramaut. Daripada Hadramaut, anak cucu beliau itulah yang menyebar luaskan Islam ke Nusantara kita. Dan beliau adalah moyang-moyang kepada wali-wali songo kita. Dan juga mereka yang menyebarkan Islam di tanah Melayu kita adalah turunan daripada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Maka beliau adalah punca sanad semula orang-orang Bani Jawi kita. Maka Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita semua dalam fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana Sayyidina Ahmad bin Isa ini cukup tekankan, disebut sebagai the thoughts of Al-Muhajir ilallah, iaitu beliau mengatakan bahawasanya 4 perkara beliau persyaratkan kepada sekian anak cucunya. Yang pertama, akidah tak boleh tidak mesti Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua ialah mazhab bahagian syariatnya mesti mazhab Syafi'i. Mazhab fiqahnya mesti Syafi'i, tidak boleh lain. Maliki Hambali ada masalah ke? Maliki Hambali Hanafi tak ada masalah, tapi dia tak nak anak cucunya buka mazhab sendiri. Dia tak nak anak cucunya buka mazhab sendiri. Imam Haddad ini muridnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi sendiri, ilmu fiqah itu setara dengan Imam Syafi'i. Apalagi Imam Haddadnya, Salafakil Muqaddamnya, tinggi ilmu mereka tu, sampai kepada martabat begitu tinggi sekali. Tapi Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir menetapkan anak cucunya tidak boleh tidak, mesti mazhab fiqahnya mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga dan keempat, itulah beliau menyarankan supaya mencontohi suri tauladan. Setiap generasi kena ambil sebanyak ilmu daripada sebelumnya. Bagaimana yang kita lakukan sekarang ini, ya? Dan setiap generasi juga menurunkan sebanyaknya kepada yang generasi yang berikutnya. Begitulah tuan-tuan sekalian, ya, supaya Alhamdulillah kita seluruh Nusantara kita berhubung kait dengan alim-alim ulama yang sanadnya tu sampailah kepada Nabi SAW. Sambung baca kitab Adab Suluk Al-Murid kita. Kitab Adab Suluk Al-Murid. Adab, prosedur, tata cara, langkah, steps. Adab, suluk, perjalanan. Jadi tata cara, prosedur, perjalanan. Al-Murid, murid itu siapa? Orang yang berkehendak. Murid bukan murid-murid sekolah, ya. Muridlah yang berkehendak. Kehendak apa? Kehendak jadi orang beriman sampai mati, ya. Berkehendak berada dalam kumpulan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kehendak apa? Kehendak bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepadanya. Kehendak menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ada langkah-langkahnya, ada stepsnya. Tidak boleh semau kita, Nanti kita silap-silap, kita tertipu kerana kita tidak mahir dalam kehidupan kita ini, ya. Maka ada langkah-langkahnya. Sampailah kita pada muka surat 33, masih membincangkan tentang mencari syekh, iaitu guru suri tauladan, guru yang akan membimbing kita, murabi yang membimbing kita. Kalau setakat cikgu-cikgu biasa sajalah, ya, guru-guru biasa mengajar kita, dia sudah mengatakan syekh tu 3 martabatnya. Semua syekh juga, tapi 3 martabatnya. Yang pertama ialah syekh syariat yang mengajarkan kita wuduk, sembahyang, puasa, tajwid, umpamanya. Yang kedua adalah syekh tarikat. Syekh syariat ni, syekh tarik syariat baik, syekh tarikat baik, syekh futuh baik, semuanya kena ada ciri-ciri begini, iaitu orang yang takwa kepada Allah, orang yang menjalani tata cara nak menuju Allah Ta'ala. Dia really praktis dia punya thought. Dia bukan hanya cakap saja. Orang yang betul-betul mengamalkan, dan orang yang berlapang dada, orang yang memahami akan hakikat. Maka kita belajar daripada syekh-syekh ini semua. Kalau syekh syariat, seberapa lama yang kita nak belajar pun tidak menjadi apa. Kemudian ada syekh tarikat. Syekh tarikat ialah membimbing kita step by step dalam kehidupan kita. Tarikat bukan hanya seperti kita bilang, oh mursyid tarikat Naqsyabandi, mursyid tarikat Qadariyah, mursyid itu syekh tarikat, ketua tarikat lah. Kita masukkan syekh tarikat ini, dia yang guide kita. Apa zikir nak baca, zikir apa yang elok dibaca, pagi apa eloknya, petang apa eloknya, malam apa eloknya, hari Jumaat bagaimana, hari Sabtu apa makruhnya, hari Ahad juga ada ceritanya,
Oh, kita dalam bulan apa ini, apa-apa amalannya, apa-apa nak dijaganya. Kemudian kita dalam musim apa, musim korban, bagaimana tata caranya. Begitu. Kita dalam umur berapa, anak kita umur berapa, bapak kita umur berapa. Setiap tahap dalam waktu dan masa, hari dan minggu, bulan dan tahun. Setiap tahap dalam kehidupan, dari kecil kanak-kanak sampai dewasa. Dia ajarnya kita langkah demi langkah nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Tariqah, Syekh yang lead our life, yang guide our life. Itu perlu kita ada. Kemudian kalau kita ada dengan Syekh Tariqah itu, kita melakukan amalan-amalannya, keberkesanannya lain. Kalau kita sendiri tengok tata cara dan tanpa di-guide oleh guru kita lain. Kadang-kadang setengah-setengah Syekh Tariqah ini, tuan-tuan sekalian, begitu dia punya jaga akan murid-muridnya, sampai pemakanannya pun dia sukat. Pemakanannya, tidurnya pun dia sukat. Setengahnya itu. Sehingga kan setengah-setengah Syekh Tariqah ini lihat muridnya begini, kau jangan makan daging 40 hari. Jangan makan daging benda-benda darah, kemudian jadi vegetarian. Jangan makan. Untuk nak meredakan, masih dinampak akan setengah-setengah egonya. Setengah-setengah Syekh Tariqat tengok pulanya muridnya begini, dia kena lebihkan makan daging pulanya umpamanya. Setengah-setengah Syekh Tariqat, orang nak belajar dengan dia, bukan terus buka kitab. Belajar dengan dia, awal mula langkahnya pertama apa? First lesson, kau pergi ladang, kau cangkul, kau tanam ubi kentang umpamanya. Yang ada pulanya seperti Habib Ali. Orang nak belajar dengan dia tengok tangan bajunya besar. Tidak menjadi sunnah ya, tidak menjadi adab bagi orang-orang alim tangan baju dia dibesarkan. Biasa saja sudah, mudah untuk dising-sing ambil wudhu, cukuplah. Tidak sampai besar, sebenarnya sudah melebih. Besar budak ni tangan bajunya, dah kira over lah. Nak belajar dengan dia, first stepnya apa? Kau pergi pasar, beli ikan kering, beli bawang, beli ini semua benda-benda yang bau-bau. Ni beli ya. Ada bakori ya Habib, dengan baju kau besar tu bikin apa? Anak orang kaya datang dengan bajunya besar, kita ada anak orang kaya-kaya bajunya besar gitu. Dengan baju sudah bikin kantong isi ikan kering, isi apa semua. Negeri Yaman, negeri Hadramaut punya ikan kering itu ikan syak atau ikan jerung kering. Laham nama dia. Allah pun bukan laham tu daging. Dia punya ikan tu punya masin itu lebih teruk pada ikan asin kita. Begitu. Kalau nak ikan dah mati berapa bulan. Bila ikan kering dah mati berapa bulan. Sana tak ikan fresh jauh daripada lautan. Disuruh begitu. Sampai begitu. Yang ada pulanya diaturkan zikir-zikirnya. Ya. Daripada seawalnya dia tengok ilmu apa yang patut diajarkan, bukan semua masuk zikir wirid ini sekian ribu goyang sampai begitu. Semua masuk aja kena pakai cara kami, baju kami, syal kami. Tidak. Step by step dari langkah. Contoh yang dirakamkan oleh Syekh Tariqat kalau dia nak pimpinan muridnya dalam kitab ini. Step by step. Taubatnya, bangun malamnya, baca Qurannya, semuanya itu. Kemudian Syekh Futuh pada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kalau kita belajar dengannya, kita menghampirinya, dengan berkat kita mendampinginya, Allah dengan berkat permintaan dia daripada Allah kepada Allah Taala, kita dibukakan kunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga setengah muridnya mendapat futuh boleh menjadi wali sendiri pun. Setengah muridnya mendapat futuh daripada gurunya ini, sehingga dia kalau baca Quran dia faham semuanya. Dia tahu dah belajar tafsir semua, tetapi dapat fahaman yang tersendiri apabila membaca Al-Quranul Karim. Setiap perkataan Quran dia ada fahaman bagi dirinya dengan berkat Syekh Futuh ini. Yang ada sebahagian daripada Al-Quran, yang ada hanya satu surah daripada Al-Quran, yang ada hanya satu ayat daripada Al-Quran, yang ada dalam bacaan ratib, yang ada daripada satu perkataan daripada ratib, akan dibuka oleh Syekh Futuh, maka akan berlakulah perkara-perkara yang biasanya orang tidak dapat memahami. Kerana dibuka oleh Syekh Futuhnya, dia dapat memahami. Dia dapat memahami semuanya. Dan ciri-cirinya kita sudah bincang. Dan kita sudah bincang juga dalam kita mentaati Syekh, segala apa yang kita nak lakukan, besar baik, kecil baik, hitam baik, putih baik, rujuk kepadanya. Dan ikutlah segala gerak-gerinya, kecuali perkara-perkara yang tertentu. Perkara-perkara dalam martabatnya sebagai Syekh. Seperti kita lihat pakaiannya. Wah, kita baru belajar dengan Syekh kita tengok serban dia bukan main besar. Dengan syal dia bukan main bunyi panjang. Kita pun seboleh-boleh cari serban, cari tongkat, cari jubah, nak persis macam Syekh aku tak boleh. Istilahnya kita belum lagi, awak baru masuk kerja jadi pion. Pion tak, orang sekarang tak faham pion. Pion tu apa? Office boy, tukang ataupun delivery, begitulah. Kata awak kerana awak minat manager, awak beli necktie macam manager dengan coat macam manager. Kadang-kadang managing director, pasal apa? Dia idola saya. Idola tak idola, kau kena tahu standard kau. Begitu ya.
Datang tata cara pakaian kita tunjuk, tapi ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia syekh, level dia macam mana, level kita macam mana. Macam mana kawan kau berpakaian itu, kau pakaian lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Kemudian tentang cara dakwah dia, cara dia approach dia. Syekh-syekh yang ada dia boleh tegur dengan orang-orang alim. Dia boleh jumpa raja-raja, dia boleh nasihatkan menteri-menteri. Kita pulaknya, aku pun nak begitu. Kita kritik raja sana, kita kritik menteri sini. Dengan ilmu kita yang masih cetek, dengan adab kita yang masih sangat kurang. Bukan kita makin menjernihkan keadaan. Makin kita bawa bawa keruh kepada keadaan, makin menimbulkan fitnah. Makin menimbulkan fitnah. Setengah syekh-syekh seperti Habib Umar bin Hafiz, dakwahnya sampai ke England, sampai ke Switzerland, sampai ke mana. Kita pun rasa, I want to follow my syekh. I want to follow his step. I want to be like him. Kita kontak kawan kita yang di sana. Kita kontak kawan kita di sini. I'm going to England. I'm going to America. I want to dakwah over there. Siapa kita? Nanti dululah. Anak kau dah dakwah belum? Isteri kau dah dakwah belum? Jiran kau dah siapa belum? Jiran sebelah pun tak kenal. Anak kita tak pandai baca Quran pun. Isteri kita hari-hari nonton tengok TV. Kau nak dakwah di England? Astagfirullahaladzim. Tak kena. Setengah-setengah perkara tak boleh kita ikut. Itu khusus kerana mereka tugasan mereka mendapat arahan. Begitu. Kita sambung pembacaan kita. Dalam perkara-perkara tersebut hendaklah anda akur dengan syekh itu, dan jangan sekali-kali anda membantah dalam apa sekalipun hal ehwalnya, sama ada yang lahir maupun yang batin. Jadi setengah-setengah perkara syekh buat perkara yang kadang-kadang ikut level kita. Kita tengok guru kita tahu, kita dah belajar dengan dia apa semua, tiba-tiba satu masa kita tengok dia ada tindakan dia yang kita rasa macam kita tak senang. Kau tak senang, Allah senang. Kau tak senang, orang-orang soleh senang. Maka ikut level kita, kau tunggu dulu, jangan terus bidas. Macam mana boleh jadi satu syekh begini? Macam mana kau ini tak patut begini? Umpamanya, ya Allah, umpamanya seperti apa? Jadi imam. Seperti jadi imam umpamanya. Biasa kita dengar, kita lihat satu ustaz, orang alim besar. Datang ada orang alim fulan, datang ada orang 2-3 orang alim datang ke rumahnya. Tiba waktu sembahyang, dipersilakan sembahyang, tuan rumah jadi imam sendiri. Wah, setengah murid-muridnya dah terus, kenapa dia tahu ustaz dia tu special apa semua, tapi dia tengok ni tamu lagi special gini, kenapa tak dia kedepankan? Wah, bermakna aku dah berguru dengan orang yang tidak ada adab. Dia suruh dia tidak tahan dia yang tampil jadi imam. Oh, dia tak tahu bahawasanya dalam tengok statusnya, kalau memang yang layak jadi imam ialah sahibul bait. Itu satu. Dan yang datang ini ada beberapa orang alim. Kalau dia mengenangkan fulan, dia sudah menepikan fulan. Dia menghadapankan fulan, dia sudah membelakangkan fulan. Maka ikut prosedur dia sendiri ke depan, nobody can say anything. Satu tanpa kau sedar bahawasanya kesangka kita, syekh kita dengan yang datang ini, kiranya kita sangka yang datang ni lebih hebat sebab dia datang daripada satu negara yang alim ulama'nya handalanan. Tapi kau tak tahu rupanya hakikat sebenarnya syekh kau masih tetap syekh kepada yang datang-datang ni. Taruhlah 2-3 ulama' besar, mufti-mufti besar datang. Syekh kita orang sederhana. Kita expect syekh kita akan salam cium dengan dia. Tapi syekh kita pula benarkan orang tu salam cium. Mak, syekh aku sudah takabur lah. Waktu sembahyang syekh aku pula jadi imam. Patut syekh aku respect ni, ulama' besar ni begini. Kau tak tahu, sangka kau bahawasanya syekh kau ni level bawah. Tanpa kau tahu syekh kau ni juga syekh kepada yang datang 3-4 ulama' yang datang ni semua. Jadi jangan sangkal, baik yang zahir, baik yang batin. Semuanya tu ada reason lah mereka lakukannya. Contoh syekh yang baik zahir dan batin. Ada satu syekh, senang cakap satu imam masjid lah. Satu imam masjid, ada orang datang masuk masjid, kemudian dia buang air kecil dalam masjid. Semua jemaah nak tahan, tapi imam tu bilang biar. Tapi kerana semua jemaah masjid tu akur dengan imam ini, mereka diamkan saja. Rupanya hikmahnya besar. Siapa imam ni? Rasulullah. Imam ni Rasulullah. Siapa jemaah masjid itu? Pada sahabat. Siapa yang datang ni? Badui. Itu contoh. Kencing dalam masjid apa hukum? Haram. Kencing dalam masjid apa? Kotor, jijik, najis. Tetapi ini syekh mereka Rasulullah. Biarkan. Jadi mereka akur. Kita nak tengok what's the reason behind all this. Apa sebabnya? Subhanallah, hikmahnya sampai sekarang kita masih dapat pelajari macam-macam daripada hikmah peristiwa Badui datang buang air kecil dalam
masjid begitu. Begitu tata cara kita dengan syekh kita. Kerana kita tak faham, maka kita jangan terus banyak kita nak kritik mereka. Kita berdosa, ya. Andai kata terlintas di hatimu suatu dari sangkaan buruk terhadap dirinya, maka hendaklah anda segera menolak sangkaan buruk itu. Jika anda masih belum puas hati lagi, maka hendaklah anda menerangkan perkara itu kepada syekh itu, supaya ia boleh menjelaskan kepadamu keadaan yang sebenarnya, sehingga anda terlepas daripada sangkaan buruk itu. Hendaklah anda memberitahu kepada syekh segala apa yang berlaku atas dirimu, terutama sekali dalam hal-hal berkaitan dengan penujuan dirimu ke jalan Allah Ta'ala. Baik, yang itu tadi kita bilang kalau kita ada tersangka buruk. Ini permainan syaitan. Ini permainan syaitan. Sedikit perkongsian. Student-student daripada tanah Melayu kita lah ya, diorang ni minat Habib Omar bin Hafiz, nak belajar di sana. Macam kita jugalah, cinta dengan alim ulama, nak pergi belajar sana. Bertuah kita rasa dapat belajar sana. Yang ada anak-anak muda kita susah payah ikuti satu peperiksaan demi satu peperiksaan, satu daurah demi satu daurah, dapat belajar di Hadramaut. Dapat belajar di Hadramaut saja, menjadi murid Habib Umar saja, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan satu, bukan dua ya, beberapa. Yang ada nanti datang jumpa sama kita 2-3 bulan aja baru di sana. Ya benar, bertahun-tahun di sini dia masuk sekolah yang boleh melayakkan dia belajar di Institut Sekolah Darul Mustafa Habib Omar bin Hafiz. Sampai sana dia sedang berapa bulan dia mula tanam suuzon dengan ustaz, dengan habibnya, dengan gurunya. Pandang habib, kita murid, kita istilahnya kita small fry. Kita berani nak suuzon dengan ulama besar begitu. Dia tengok, tapi budak ni menyedari. Jumpa kita menangis-nangis, apa halnya, kenapa awak? Begini ustaz, saya tak tahu apa penyakit dah datang kepada diri saya. Saya pandang Habib Omar dengan pandangan-pandangan buruk. Saya suuzon macam-macam, hati saya berkata-kata. Alhamdulillah dia cakap, kalau kita ada suuzon terhadap guru kita, inilah salah satu cara syaitan nak mengeluarkan kita dalam lingkungan grup syekh kita, guru kita. Kalau kita dah diterima sebagaimana kita tidak boleh sembarang ambil orang untuk jadi syekh kita, begitu juga syekh tak sembarang orang terima sebagai murid dia tu. Kena undergo certain test. Kadang-kadang kita ingat kita dah terima murid. Belum, kau masih dalam peringkat ujian lagi sebetulnya. Peringkat saringan lagi. Masih dalam peringkat matriculation lagi. Masih dalam test lagi. Maka syaitan kalau tengok, wah nampaknya budak ini sudah berada dalam institut ini. Budak ini sudah mula belajar dalam sekolah ini. Dah kalau pagi-pagi dah buka kitab menghadap syekhnya, gurunya. Syaitan tidak akan dapat mampu dalam mana-mana kuliah sekalipun. Dia tidak akan dapat mampu datang sambar macam burung elang sambar anak ayam, sambar kita ambil keluarkan, letak kita di night club. Boleh? Tak boleh. Syaitan tak boleh buat begitu. Macam mantulah umpamanya Dracula begitu, macam burung elang sambar anak ayam, cekuk kita, bawa di night club, di menari. Joget kau, jangan masuk kelas. Dia tak mampu buat begitu. Dia tak mampu keluarkan kita secara fizikali daripada halaqah ilmu kita, tetapi dia boleh mengeluarkan kita dari sudut kerohanian. Iaitu apa? Bagaimana hadis yang kita katakan tadi. Al-mar'u ma'a man hab, seorang itu akan dihimpun bersama orang yang dikasihi. Sebab itu bahayanya suudzon dengan guru ya. Bahaya sangat suudzon, itu ada sangka buruk, ada pandangan buruk, ada persepsi buruk terhadap guru, sangat bahaya. Sangat bahaya. Nabi mengatakan seorang itu akan dihimpun bersama orang dikasihi. Kau kasih dengan fulan, kau akan berhimpun dengan fulan. Gurumu baik, kawanmu baik, kau akan berhimpun. Kalau tak kasih, tak akan berhimpun. Walaupun fizikali berhimpun sebagaimana kita katakan tadi. Kalau tak kasih saja engkau bukan one of them, macam mana pula kalau kau ada suudzon? Macam mana pula kau ada pandang buruk? Macam mana pula kau mengumpat syekhmu dalam hati? Kau tercancel namamu daripada menjadi muridnya. Walaupun kau depan dia sekali, hadir buka kitab, baca kitab sampai berlinang air mata sekalipun, tapi hatimu pandang gurumu dengan pandangan yang tak baik, you are not his student. You are not his student, you don't belong to his group. Awak terkeluar daripada grup ini. Itu yang syaitan cuba lakukan. Maka murid-murid, hendaknya kalau kita ada perasaan gitu, kita tangkis. Tidak begini, tidak begini. Sebagaimana Nabi mengatakan, kalau kita ada sangkaan buruk, jangan kita lanjutkan. Dan kita ada sangkaan buruk, jangan kita iakan. Kita nafikan. Datang lagi, menekan lagi perasaan begitu. Maka jumpa syekh, kita cakap sama dia. Dan tidak akan menjadi galil adab. Galil adab itu maknanya kurang adab. Istilah bahasa kita kurang ajar. Kita jumpa sama syekh, saya ada perasaan begini. Itu yang namanya syekh. Kita dah sebut tentang perkataan
apa tentang ciri-cirinya. Orangnya lapang dada. Kalau ustaz-ustaz, guru-guru syekh-syekh syariat biasa, kau cakap berkecil hati, awak mungkin berani kritik saya, awak begini, dah jangan belajar dengan saya, cari guru lain. Itu kalau ustaz-ustaz biasa. Ini syekh lah, ini syekh. Yang mana dia bangsa hatinya lunak, kita dah tahu. Jiwanya besar, kita dah tahu. Dadanya lapang, kita dah tahu. Cinta kita dah tahu. Maka daripada kita simpan hati berbuku terhadap dia, daripada kita suudzon dengan dia, kita sangka kalau aku cakap dengan dia tu nanti aku kiranya kurang ajar, galil adab. Kau simpan perasaan buruk, itu terlebih kurang ajar. Allah tak terima. Dan syekh boleh detect, kalau dia boleh detect. Kalau tak boleh detect pun, kau dah terkeluar daripada lingkungan dia. Jadi daripada kita simpankan, kita luahkan dengan dia. Dia kecil hati ke? Kalau dia kecil hati, dia bukan syekh namanya. Kerana dia syekh, dia tidak akan kecil hati. Bahkan dia suka, bermakna muridnya itu berlapang dada. Tengok macam saya katakan tadi, ada beberapa student, dia rasa tak sedap, dia tidak simpan, dia cuba lawan, tak boleh lawan, dia luahkan pada siapa? Pada kita. Dia nak cakap direct kepada Habib, dia tak berani ke, segan ke, tak ada kesempatan ke, cakap kepada kita. Kita kiranya apa di bawah-bawah kepada apa guru-guru yang di sana, ya. Maka cakap kepada kita, cakap kepada satu level yang dia boleh luahkan. Kita kasih pandangan, kita kasih nasihatkan sama dia begitu. Bermakna jangan simpankan. Cakap kepada syekh ataupun wakil-wakil syekh. Cakap, luahkan. Nanti syekh berikan kepadanya begitu. Dan berikan penjelasan. Itu jauh lebih baik daripada kita simpankan suudzon dalam hati kita terhadap syekh kita. Kemudian lapor pada syekh. Apa-apa. Ya syekh, tadi malam saya mimpi jumpa apa sekian-sekian, maklumkan kepada saya begini-begini. Apa itu? Dia tahu murid di dalam pandangan setengah-setengah wali Allah yang telah meninggal dunia. Syekh, saya mimpi Rasulullah. Kasih tahu, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kadang-kadang sebelum kalau boleh kasih tahu dia dah tahu. Syekh Rasulullah dah bilang dia sebelum. Siapa lebih rapat dari Rasulullah? Dia lebih rapat dari Rasulullah. Rasulullah dah bilang dia, aku dah jumpa murid begini-begini umpamanya. Kadang-kala dia sebagaimana kita katakan, nafsul amarah nak naik kepada nafsul lawamah, nafsul mulhamah. Syaitan akan memberontak, syaitan dan nafsunya akan berontak, syaitan akan terus goda dan attack bertubi-tubi. Maka kadang-kadang dia naik satu langkah, dia naik dua langkah, susah payah, dia jatuh 10 langkah. Itu pun lapor kepada syekh. Maka syekh akan tengok dan syekh tak ada bilang awak ni terkutuk, ada ke nak belajar agama, nak begini, awak telah bahkan dia tahu murid dia sedang diuji. Dia dalam satu pihak nak menaikkan muridnya, tapi nafsu murid itu sendiri sedang bergelora. Maka dia adjustkan amalannya, dia adjustkan begininya, dia adjustkan muridnya begitu. Dia kasih ketenangan, kasih kesabaran. Yang ada orang diuji dalam belajar agama, selalu kita lihat kawan-kawan yang dalam grup belajar sama-sama dengan kita, tak payah merasa tinggi-tinggi lah, yang bersama-sama dengan kawan-kawan kita saja. Tidak sedikit yang datang dalam dia pelajaran, dalam dia mula belajar dulu tenang, alhamdulillah, bahagia keluarga. Dia mula belajar, mula tekun. Yang ada dulu tak sembahyang, sekarang mula sembahyang saja. Mula bini main hal, ada main kayu 3. Mula kadang-kadang yang ada pulanya bisnesnya lingkup. Yang ada mula pulanya anaknya kena kanser. Ada pulanya mak tuanya pulanya dah tak berkenangan dengan dia. Ada saja kita bilang. Ada saja. Kenapa? Tak dapat tanduk, telinga dia pulas. Maka syaitan tak dapat nak ganggu kita, maka syaitan jin bersekongkol dengan syaitan manusia. Dia cocok untuk menewaskan kita. Jadi menjadi halangan bagi kita untuk nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala menerusi. Nanti maka kita ngadu dengan syekh kita, saya mengalami begini, saya mengalami begini, saya mengalami keuntungan, saya mengalami bisnes saya makin jadi. Murid aku dalam ujian, tengok macam mana dia. Makin saya kadang-kadang tak dapat hadir kuliah sebab kedai saya begitu laku sekali, umpamanya lah. Syekh adjustkan. Yang ada pula makin bisnes saya teruk, dia diuji pula dengan kepayahan dan kesusahan. Maklum dengan syekh kita, besar perkara, kecil perkara, maklumkan. Khususnya dalam kita punya jalan nak menuju Allah, apa kita punya ups and downs, apa kita punya tempuh, apa kita punya hindrance, iaitu halangan-halangan, cakap dengan syekh kita, damping dengan syekh kita, ya. Baik. Kemudian perhubungan dengan seorang syekh. Wahai murid yang beriman, awas, jangan sekali-kali anda mentaati syekh secara lahiriah sahaja. Subhanallah tuan-tuan, kalau yang baru ikuti kami, untuk kami maklumkan ya, pelajaran kami semua ni tak lari pada ahli sunnah wal jamaah ya. Imam Al-Haddad ini satu imam pada ahli sunnah jamaah. Boleh baca kitab Nasihat Agama Wasat Iman. Imam Haddad menyebutkan akidah kami ahli sunnah wal jamaah dan apa akidah kami, pegangan kami semua tu. Ya. Dan ini kitab memang tinggi.
tidak dicadang membaca kitab ini kecuali sudah khatam Penawar Bagi Hati. Sebab tu alhamdulillah kita di sini ikut silibus, kita sudah khatam Penawar Bagi Hati. Kemudian kita baca lepas Penawar Bagi Hati, kita baca Nasihat Agama Wasat Iman. Dan alhamdulillah di sini juga kita ada baca Nasihat Agama Wasat Iman. Lepas itu baru baca kitab ini. Kitab ini tinggi. Lepas kitab ini barulah kita bolehlah nak jemuk-jemuk, nak semak-semak kitab Ihya Ulumuddin. Tinggi kitab ini ya, walaupun tipis begini ya. Hanya tipis 40 muka surat saja. Tipis sekali kitabnya. Ya. Dan kitab ini dan lepas baca Ihya Ulumuddin barulah dicadang kalau kita suka nak baca Hikam Imam Ibn Athaillah. Wallahu a'lam. Selalu kita dengar orang baca baca hikam, kita tak payah komen. Awak ni dah khatam ini, tidak ya. Tetapi dalam kita baguslah. Cuma kalau kita ditanya orang macam mana nak baca hikam, saya dia akan baca Ihya dulu. Dia ada prosedur dan kitab ni tinggi ya. Sebab tu kalau tuan-tuan yang baru ikut ini, tinggi ni pelajaran ni. Syekh lah ada sebut ni, Maulana lah apa ni semua begini. Memang. Tapi jangan lupa, jangan keliru. Dari awal sudah sebut dari peringkat awalnya. Iaitu apa? Taubatnya, jaga sembahyang 5 waktunya, jaga taharah dan wuduknya, jaga puasanya, jaga bangun malamnya, jaga lisannya, jaga matanya, baca Qurannya, zikirnya, meningkat dari sudut Quranian. Sampai sekarang kita perlu di-guide oleh Syekh dengan tata cara yang betul, kerana sekarang tumpuan syaitan kepada kita dah arrow dia tu setiap penjuru, depan, belakang, kanan, kiri, sebagaimana dia janji kepada Allah Ta'ala. Maka ada orang yang perlu guide kita. Nanti kita mula jatuh, mula lemas. Ada orang guide kita. Kita sekarang sudah memang tinggi ni. Memang kita dah sampai pada peringkat yang tinggi dalam kitab ini. Sudah tinggi dalam kitab ini. Baik, jadi kalau kita ikut Syekh, jangan hanya ikut lahir saja. Salam cium dia saja. Duduk depan dia tunduk. Tapi dalam hati kita balik ada, kita tak ikut cakap dia. Kita campur gaul dengan segala macam-macam orang pahaman-pahaman lain yang tidak lain pada ahli sunnah wal jamaah pun kita bermuka-muka. Jadi geng kita pasal apa? Nak mencapai duduk dalam satu AJK, duduk dalam satu untuk capai satu matlamat. Aku tak kisahlah dia pahaman ahli sunnah ke tak ahli sunnah ke, janji he's in that group. That group ni aku tak kisah siapa ahlinya, because from that group I can achieve this. Itu tidak ikut secara lahir batin, hanya sementara. Tapi rupanya kau ada agenda lain rupanya. Yang kau ketika ini, setengah kau depan dia kau taat, belakang dia kau bahkan kau taat dengan orang yang dia bewarekan kau, jangan begini, bahkan kau bersahabat baik dengan itu. Tak bagus. Maksud kita jangan ikut depan dia lahir saja, bukan batin saja, bukan makna depan dia kita baik, kita salam cium betul, belakang dia kita tengok gambar haram, pergi menari, semua itu memang tak betul lah. Itu memang tak betul, tak payah kita cakapkan lagi, itu semua kita faham. Termasuk juga ini, depan dia kau belajar kitab ahli sunnah wal jamaah, kau tengok. Tapi lepas itu kerana kau perlukan untuk satu kedudukan, kau don't mind bersenyum-senyum, bersalam-salam bersama-sama dengan orang-orang yang lain pahaman sekalipun, kau don't mind. Itu tak bagus. Apalagi kadang-kadang bukan dalam bidang agama, kadang-kadang dalam bidang dunia. You don't mind bercampur gaul dengan orang-orang ahli dunia yang membujur lalu melintang patah, tak kisah halal haram, janji sampai matlamat. You don't mind sekejap murid kepada syekh ini, sekejap kau jadi member rapat dengan orang ini. Allah. Apa nilai kau ada syekh bimbing sama kau? Itu semua ikut syekh sebagai secara zahir saja. Kerana aku tahu golongan ini lain prinsip dengan syekh aku. Aku tak rela nak bersama dengan dia. Aku takut nanti aku terjauh daripada Allah. Kenapa? Syekh aku bawa aku kepada Allah, jalan path towards Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang ni punya cara kehidupan yang sepatutnya tidak elok. Kenapa pula? Itu kita ikut syekh walau zahir dan batin. Ya, contohnya ya. Baik. Kerana anda mengetahui bahawa syekh itu dapat mengesan ketaatanmu kepadanya, sedang di belakangnya anda membantah dan menderhakainya. Membantah dia seperti apa? Kau bersekongkol dengan orang-orang yang lain pahaman, ataupun kau bersekongkol dengan orang-orang yang tidak takwa kepada Allah Ta'ala. Kau don't mind bercampur dengan orang-orang ahli maksiat, kerana pada sangkaanmu dia tiada mengetahui kelakuan anda itu. Kelak anda akan terjerumus ke dalam kecelakaan dan kebinasaan. Apa kecelakaannya? Terkeluar daripada lingkungan. Apa kecelakaannya? Terlepas dari pimpinan. Syekh akan senantiasa ulur tangan
tapi anda akan menepis tangan dia. Dengan anda sambut tangan yang lain, tangan yang tujuannya lain, gapainya lain, anda terlepas daripada syekh. Itulah kebinasaannya. Itulah kebinasaannya. Tak ada pun, aku masih rapat dengan dia. Binasa yang lebih besar ialah anda tak sedar anda binasa. Itu lagi besar lagi. Selalu orang kalau gini, engkau dah belajar dengan syekh fulan, engkau dah jadi murid Habib fulan, engkau dah jadi murid kiai fulan. Kenapa engkau masih bercampur gaul dengan orang-orang begini? Nothing wrong apa? Nothing wrong. I don't feel anything. I don't feel any difference. Dengan you don't feel, itulah dia punya very wrong. Dengan kau punya tak rasa engkau dah berubah, dengan kau tak rasa bahawasanya kau dah terkeluar, kau tak rasa bahawasanya kau dah tercemar, itulah pencemaran yang paling besar. Itulah pencemaran yang paling besar. Kalau kau masih boleh rasa, itu masih okey juga. Dengan kau rasa nothing wrong, nothing wrong, itulah dah very wrong. Dengan kau rasa nothing wrong, itulah kebinasaannya, ya. Wahai murid, wahai anda murid, jangan anda menentangi seorang syekh yang lain yang berpura-pura taslik kepada jalan Allah, melainkan dengan izin syekhmu. Masya Allah, ya. Jangan kita jumpa kepada syekh lain kecuali dengan syekh, dengan izin syekh kita, ya. Syekh ini apa? Syekh futuh yang kita maksudkan di sini. Syekh futuh ataupun syekh tariqah. Amma syekh apa syariat, kita belajar fiqah di sini, kemudian kita nak belajar kitab bab wuduk dengan orang lain, kemudian kita nak belajar bab puasa dengan guru lain, kemudian kita nak belajar bab tajwid dengan ustaz lain, kemudian kita nak belajar bab kita katakan bab muamalat dengan orang lain, boleh, tak ada masalah, tak ada masalah. Ini syekh yang nak guide kita, ya, dengan nak guide kita. Dengan kita berpura-pura konon-konon nak menuju kepada Allah, macam seolah-olah ini ada orang boleh guide aku kepada Allah, kita pun pujuk. Tak bagus. Awak tidak. Kerana kena kesedar, ya, kena sedar. Awak tujuannya asalnya apa? Tujuannya nak menuju Allah. Tujuannya nak menuju Allah. Tujuannya nak menuju Allah. Tujuannya nak berpaling daripada dunia. Tujuannya apabila mati dapat dalam husnul khatimah, dapat golongan orang-orang mukminin. Tujuannya Allah semata-mata. Maka Allah memberikanmu ini guru sebagai guide. Seperti kita pergi hospital, tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya nak sihat. Tujuannya nak supaya sembuh. Tujuannya nak kuat. Maka pihak hospital cadangkan kita jumpa spesialis fulan-fulan ini, dan is a real specialist. Bukan tujuan kau nak jadi popular amongst the doctors in the hospital. Jumpa doktor ini kau consult, jumpa nanti consult. Kau punya spesialis apa cerita? Memang dia pun spesialis juga, tapi yang kau dia recommend untuk penyakitmu, untuk kesembuhanmu, untuk pemulihanmu, this specialist. Kau kena terima kasih kepada itu hospital. Dan ini hospital ni, institusi Allah Ta'ala. Allah yang berikan kau this specialist, this sheikh to guide you. You must appreciate, you must follow. Walaupun kau rasa macam boring ke apa semua, sebab memang layaknya kau untuk dia. Kan kau bilang nak tuju Allah, Allah yang berikan. Dan kita kena tahu, ya, di balik semuanya ni Allah yang kita nak tuju. Maka Allah yang beri kita guide, Allah yang kirimkan itu syekh. Menolak dia bermakna menolak pemberian Allah. Contoh kita bilang hospital tadi, menolak dia spesialis bermakna kau tak nak sembuh. Kau nak hanya to be popular amongst the doctor dalam hospital itu. Kau tolak syekh ni berani konon-konon biar kawan kalau hospital tadi, biar patient lain nampak, wah kau kenal doktor fulan, profesor fulan semua. Apa nilai? Kau nak sembuh ke kau hanya nak jadi popular? Jadi kau ada, Allah dah berikanmu ini spesialis untuk guide-mu. Jadi kau pulaknya nak ikut syekh ni. Jadi konon-konon kerana aku nak dalam bidang agama, nak fulan. Jadi kawan-kawan kau akan pandang banyaknya gurunya. Bukan begitu tujuanmu asalnya. Bukan, jadi faham, ya, bukan kita bermaksud ni jangan berpaling kepada syariat. Wah, ini taksub dengan satu-satu guru. Bukan, syukuri nikmat Allah Ta'ala. You are given by Allah Ta'ala this specialist. Kau diberi oleh Allah Ta'ala satu pandu, satu guide specialist ini dalam bidang agama, dalam bidang rohani. Maka jangan kau tukar lain. Jangan kau tukar lain. Kenapa? Dengan itu bermakna kau tidak mensyukuri nikmat Allah. Bahkan yang kau derhakai Allah tak sebetulnya. Kau tak mensyukuri. Kau rasa macam not good enough. Siapa kita? Siapa kita? Jangan. Kecuali dengan izin syekh. Umpamanya, kita di sini, kita ada guru kita, guru tarikat. Khususnya, ya, kalau orang-orang Batu Pahat kita ramai ikut tarikat, ya. Kalau syekh tarikat kita orang Jawa sekalipun, ada datang dari Hadramaut sekalipun, kau tanya kau punya syekh, kiai, ustaz, tuan guru, wahai mursyid, boleh saya menghadap ziarah pergi jumpa Habib Umar?
Walaupun kita taklah ulama besar, adab kau tak boleh tinggal itu. Tuan guru, malam ni saya tak datang kuliah ya, saya nak pergi jumpa Habib Omar. Habib Omar tahu pun Habib Omar tak izin. Begitu ya, dia punya adabnya, prosedurnya. Umpamanya ya. Kita contohkan begitu ya. Jadi kecuali dengan izin guru. Boleh saya pergi jumpa? Kalau umpamanya dia bilang tidak. Jangan kan dia anti, dia ni anti Habib Omar, bukan ni anti Habib Omar. Kau yang belum bersedia untuk jumpa Habib Omar. Sebab kau punya medical record semua dalam tangan dia. Dia tahu kalau kau jumpa lebih mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi kita katakan begitu ya. Ini bukan, kita kena faham yang bukan bermakna taksub dengan syekh kau pegang begitu, bukan taksub ya, taat namanya. Taat lain, taksub lain ya. Taat lain, taksub bermakna dia salah ke dia betul pun kau ikut main lagau saja. Kalau taat tu bermakna dia memang betul dan kau memang perlu nak jadi betul dan kau belum betul dan kau perlu taat kepadanya. Itu namanya taat ya. Orang-orang dulu punya taat dengan tuan-tuan guru, masya-Allah. Orang-orang dulu kita dengan kiai-kiainya taat, kiainya bilang apa saja terus dia buat serta-merta. Change life pun change life. Subhanallah. Dan manfaat besar. Taat sekali. Gurunya bilang sekian dia buat. Subhanallah. Sekian dia buat. Taat sekali dengan gurunya orang-orang zaman dahulu. Siapa yang saya maksudkan ini? Bukan setakat kiai-kiai itu tahu. Nenek-nenek saya punya age ya. Nenek-nenek saya punya age. Bangsa hidup tuan guru dia 1920s, 1930s punya tuan guru tu. Bukan sekarang dia punya 100 years ago punya. Umur dia dah bongkok, dah 80. Sikit perkara, tuan guru aku tak kasih, tuan guru aku. Dia ni dah zaman bila, tuan gurunya zaman bila. Tuan gurunya bangsa orang lahir tahun 1890, 1870 punya orang begitu tau. Dia belajar dengan tuan gurunya bangsa 1920, 1930 punya belajar. Dia ni sekarang sudah hidup, kita jumpa zaman dia 1980s, 1990s. Masih sikit-sikit, tuan guru aku tak kasih. Tuan guru tak berani aku. Sikit-sikit amalan. Ini amalan daripada tuan guru, amalan tuan guru. Sekarang segala nyanyi-nyanyi kita, mbah-mbah kita di parit-parit raja ni semua. Yang tua-tua kalau ditanya, masih hafal lagi ratib ini, masih hafal lagi. Masih, sampai sekarang masih taat dengan tuan guru, masya-Allah. Berkat, betul anak cucunya pun dapat bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat sekali orang dulu, tak berani apa-apa semua. Apa dia cegah oleh tuan gurunya tak berani. Dianya sekarang juga dah tua bongkok, zaman bila jumpa tuan guru dia masih taat ya. Subhanallah. Apa guru dia kasih nanti dikeluarkan kitab mirip dan amalan. Yang guru dia kasih sampai dah kuning, itu dia masih baca setiap hari. Masih baca, tak tinggal, masih taat lagi, masih amalkan lagi. Subhanallah. Sampai sekarang masih ada di parit-parit raja orang-orang kita di Batu Pahat sini. Tempat lain pun ada. Saya minta maaf saya sebut lagi. Saya kalau kasih percontohan, percontohan saya selalu Hadramaut, Batu Pahat, Singapura. Sebab tempat ni aku biasa tinggal. Jadi aku bercampur gaul, aku tahu. Saya nak cerita Melaka, saya tak tahu. Saya pembohong. Saya nak cerita tentang Syria dan Jordan, Mesir, saya pun tak duduk sana. Saya tak ada banyak cerita sana. Jadi apa saya cerita pasal yang saya mengalami, yang saya hadapi, dan saya nampak ada contoh-contohnya saya ketengahkanlah. Cerita asal promote Batu Pahat. Terus suruh promote Parit Raja. Pasal aku tahu, aku nak sebut Melimau, aku tak tahu apa cerita di sana. Aku nak sebut Temerloh pun aku tak tahu macam mana aku nak cerita. Ini yang ada percontohan yang kita jumpa. Masih lagi, mereka masih lagi ya. Baik. Apabila Syekh Mu mengizinkanmu untuk menemui Syekh itu, barulah boleh menemuinya. Serta peliharalah hatimu dari berpaling tadak. Yang berpaling tadak, terus tengok Syekh aku no useless, Syekh aku no good. Tak boleh ya, tak boleh. Bermakna kau tak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Adapun jika anda ingin bertemu dengan orang biasa, maka bolehlah anda bertemu dengannya meskipun anda belum dapat izin daripada syekhmu ya. Orang biasa ni maksud apa? Guru-guru biasa, guru-guru syekh-syekh tarik, syekh-syekh syariat, nak belajar fiqh, nak belajar apa semua. Itu pun sebaiknya tanya syekh kita juga. Sebaiknya tanya juga ya. Apa perkara berhubung kait dengan agama. Kalau kau nak pergi belajar buat kit, nak belajar buat potong baju apa semua, tak payahlah nak tanya itu. Itu pun tanya juga. Kalau tak tanya pun tak bahaya sangatlah. Tak payah bahaya sangat. Tidaklah sampai strict sangat. Nak beli nasi lemak pun tanya ketua rumah, tuan guru, semua tu tidaklah. Bermakna perkara-perkara yang boleh menjejas bawamu. Apabila sampai bab ini, tuan-tuan sekalian, nanti beberapa orang yang datang, ni saya kongsilah ya, pengalaman beberapa orang yang datang mengikuti daurah di Hadramaut, yang mana mereka itu ada pegang setengah-setengah tarikat. Mereka adalah pengikut tarikat-tarikat sekian, tarikat tertentu. Tetapi selama ini dia pegang tarikat itu,
Tetapi dia tengok ciri-ciri yang disebutkan syekh-syekhnya begini, pimpinannya begini, step-step dalam langkah ini, tak ada satu pun yang diajarkan oleh syekh itu kepada dia. Jadi dia rasa selama ni rupanya I'm not guided lah. Selama ni rupanya he doesn't bring me anywhere lah. Hanya jumpa zikir dan wirid, Maham cakap setengah-setengahnya goyang-goyang pakai uniform yang certain biasa saja. Tetapi he doesn't bring me anywhere. Aku masih suka perkara hiburan, aku mulut masih dahsyat, aku masih belum ada peningkatan. Macam mana? Dia nak tukar ikut apa setengah-setengah, nak ikut tarikat Ba'alawi lah, senang kita cakap tarikat kita sini. Yang kemana dia tanya, macam mana? Pula dia dengar pula di sini, jangan tukar syekh ikut suka hati kau. Perlu tak saya jumpa syekh bilang, aku tak mau ikut kau punya tarikat lagi? Tak boleh. Macam mana pun dia, bukan hanya kau pilih dia pilih kau pun kau dah beruntung. Dia pilih kau pun kau dah beruntung. Tak boleh terus nak denounce nak. Maka selalu kita bilang, jangan putuskan amalanmu dan talianmu dengan grup tarikat. Tak ada masalah. Di samping kamu terus dengan ikut Habib Umar. Kalau kau nak ikut Habib Umar, umpamanya kita jumpa satu syekh yang lain. Kenapa? Kalau syekhmu adalah syekh yang tulen, bahkan dia akan syorkan kamu supaya ikut ini. Dan tidakkah kira saya derhaka kepadanya? Saya bilang ini susah kita nak cakap. Kerana apa? Yang nama syekh sebetulnya. Sebab itu awal-awal back to the very first punya prosedur, iaitu apa? Nak cari syekh ialah yang boleh guide, pandu kita, membimbing kita. Dan apalagi kalau kau diminta untuk baiat. Yang nama baiat begini ya. Yang nama baiat begini ya. Saya baiat kepada tuan gini-gini. Saya terima baiatmu. Nama baiat kita serah untuk dipimpin. Kita serah untuk dipimpin supaya dipimpin. Kita tangan kita masih tetap begini. Tetapi rupanya selama 3-4 tahun syekhmu tangannya begini. Kamu masih pegang sama dia, tapi dia tak pegang tanganmu. Selalu lepaskan jadi tanganmu rupanya tangan empty saja. Tangan empty, dia tak pimpinmu menuju ke mana-mana. Tanganmu begini saja. Jadi kau sampai kau masih tercampur dengan dia. Time seminggu sekali kau campur dengan dia. Lepas itu kau lepas dari tanganmu hanya begini. Jadi kalau begini kita bilang, sebab kita bilang tak perlu kau nak bilang aku batal baiat denganmu. Sebab apa? Sebetulnya yang membatalkan baiat syekhmu. Kenapa? The very first place is not a real sheikh. It's not a real sheikh because he doesn't guide you any closer to Allah Ta'ala. Tidak membawa anda hampir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan sebab itu bilang awak tak perlu nak membatal baiat. Kerana sebetulnya hakikatnya dah terbatal baiat. Kenapa? Baiat anda dengan dia supaya dipandu menuju Allah Ta'ala. Anda tangan begini, tapi rupanya tangan at the same time, tangan dia dah slip. Jadi anda rasa selama ini tangan anda sampai lengoh begini pegang dia. Rupanya anda tak di-grab olehnya, anda tak di-grip olehnya dan tak di-grab olehnya, dan anda dilepaskan saya. Jadi dia slip daripada anda begini, seminggu sekali jumpa dia, aku dengan syekh aku, pas balik. Tangan anda sentiasa begini taat, tapi syekh anda tak memimpin anda. Berarti bilang tak perlu membatal baiat dengannya. Sebetulnya syekh anda dah batal baiat pernah. Sebab nama baiat bukan anda saja tahu. Anda baiat, dia pun terima baiat kan? Maknanya dia terima baiat untuk membimbing anda. Dengan dia tidak membimbing anda, sebetulnya dia tidak melaksanakan apa tuntutan pembaiatan itu. Jadi anda tak perlu membatalkan baiat. Anda tak perlu nak membatalkan baiat. Segala wirid dan ajaran daripada dia yang baik-baik, carry on, tak ada masalah. Itu semua zikrullah juga. Di samping itu anda follow step-step yang diajar oleh syekh yang anda baru kenal, yang nampaknya dia boleh guide aku, anda ikut. Tak perlu batal baiat. Sebab itu tarikat Ba'alawi tak ada baiat ya. Nak baiat boleh Habib Umar terima baiat. Dan bukan Habib Umar seorang pembaiatannya kepada segala baiat Ba'alawi kita boleh baiat. Sebab mereka tarikat Ba'alawi tak ada baiatnya, dia tak ada labelnya, tak ada uniformnya, tak ada wirid tertentunya. Sebab itu kita kadang baca Wirdul Latif, kadang kita baca Ratib Atas, kadang kita baca Ratib Haddad, kadang kita baca Maulid, kadang kita baca Barzanji, kadang kita orang hadir haujakan pun kita ikut. Kita tak ada masalah tentang zikir apa. Kitab tak mestinya kitab habaib tertentu. Kitab Imam Ghazali kita baca, kitab Imam bin Athaillah kita baca, kitab Samarkandi kita baca. Semuanya tu tidak ada masalah, semuanya tidak ada masalah, tidak ada baiat pun. Asalkan itu yang namanya tu baiat dalam hati, baiat secara kerohanian. Dia really guide you walaupun tak ada physically. Yang kita katakan ya, hubungan seorang dengan syekhnya ya, di guide betul-betul menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada baiat, bukan tidak ada lah ya, baiat zahir, tapi kalau tak guide-mu, it's not your sheikh actually. He's not a sheikh himself. Dan he's not your sheikh pun. Begitu. Anda masih perlu mencarikan orang guide-mu. Tapi kalau anda dah baik dengan dia, anda kerana anda pegang komitmen.
Nanti tanganmu yang selanjutnya gini, Allah Ta'ala akan hantarkan tangan lain untuk anda bayar, untuk anda ikut. Sedikit perkongsian sebelum saya lanjutkan lagi ya. Setakat ini tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan saya dipandu rapat oleh 3 orang guru saya. Yang pertama sekali Al-Habib Abdillah bin Ahmad Al-Jufri, seorang ulama besar di Singapura. Saya punya baca kitab fiqh semua kebanyakan dengan beliau itu semua. Yang kedua, yang guide kita mesra dengan kita selalu Habib Ali bin Ja'far Al-Andalus Batu Fahad. Yang ketiga, Habib Omar bin Hafiz. Bahkan beliau yang hantar saya ke Batu Fahad ini. Agak-agak kalau saya buat 3 nama ini, tak payah saya gembar-gemburkan. Tuan-tuan rasa 3 ni layak syekh ke tidak? Kategorinya, kelayakannya lebih pada layaklah daripada syekh. Tapi just to share, none of them said to me that I'm your syekh. Bahkan all of them semua kalau sebut kita ni sama. Habib Alhamdulillah kalau kita minta dia baca ayat susu, Habib fulan minta ayat, kenapa dia tidak baca? Dia baca, saya dengan ini kalau baca sama saja. Allah, begitu. Tak pernah bilang saya awak punya syekh. Tahu? Dan kita tengok tak syarat-syarat syekh orang ni kena tawaduk. Alhamdulillah aku nampak ciri-ciri itu. Kalau ada majlis-majlis perasmian acara di Masjid Sultan dulu, ada Habib Alhamdulillah, kita usah nanti dah suruh senang nanti dia baca, tak apa, tak ada menjadi apa, tak ada menjadi apa. Kita murid ada guru kita depan, aku kena baca doa selamat kesyukuran kerana masjid selamat projek. Allah, menggeletar kita nak baca. Sama kita baca, diaminkan kita punya baca doa lagi. Allah, tu syekh saya contohnya. None of them mengatakan I'm your syekh. Habib Ali bin Ja'far, kalau panggil kita Tuan Imam, Allah. Habib Omar bin Hafiz, ulama ya tuan-tuan, siapa tak kenal Habib Omar bin Hafiz. Kalau sebut, kau dengan aku sama, kita ni sama kategori, cuma aku di sini, kau di sana. Sama, kita sama, aku jumpa kau pun aku excited nak jumpa kau, aku mesra. Allah cakap gitu, Habib Omar bin Hafiz. None of them say that I'm syekh. To say that saya guru, awak murid. Siapa tu? Murid saya. Kan kita dah sebut sebelum ini, sebut tentang hubungan murid dengan guru, tentang perkataan-perkataan yang bahaya. Kita mengatakan saya guru, fulan murid. Something no good, right? Sebab guru tu tinggi, murid. Apalagi syekh lebih tinggi. Dan kalau sepulan boleh mengatakan saya syekh, susah kita nak katakan bahawa dia orang yang merendah diri, ya. Dan sebab saya tiga-tiga ni tak pernah sebutkan diri dia syekh kepada saya. Dan tiga-tiga tak pernah minta saya baiat kepadanya. Tapi tiga-tiga really guide me in my life. Tiga-tiga. Itu contoh-contoh yang kita nak mengatakan tidak mesti yang nama syekh tu yang baiat dengan dia, yang ada amalan tertentu, yang tak kasih ketika orang lain semua. Yang dibilang aku syekhmu. Tak ada. None of them say that I'm your syekh. None of them demand me to baiat dengan mereka. But all of them are actually more than qualified to be syekh. And all of them really guide me. Not only me lah, many people lah juga kan. Cuma itu satu-satu saya nak tengok ciri-ciri syekh yang kita tengok. Dia tak nak mengaku, tak sanggup nak mengatakan. Kalau kita katakan orang, awak kena dengar cakap saya. Bagus tak? Kan tak elok kan? Awak tak boleh engkar cakap saya. Elok tak? Kan tak elok. Apatah lagi pula anda kena baiat tu mana serah segala-gala tu. So ini baiat di sini adalah baiat rohani. Patuh ikut cakap, tak payah kau bilang saya baiat, kau syekh aku. Ya, aku terima baiat, kau murid aku syekhmu. Tak payah cakap begitu. If you don't follow him, you are not his student. If he doesn't guide you, he's not your syekh. That's all. Even though there's no baiat formal, tapi you patuh dan you terpimpin, dan you taat on your side, dan they on their side guide you, itu adalah murid dengan syekh lah. Itu saya sedikit perkongsian ya. Ketiga-tiga guru saya ini tidak ada satu pun mengatakan saya guru awak, apalagi nak mengatakan saya syekh awak. Kalau sebut biasa, kita kawan, kita sama. Allah. Dan kemudian kalau tuan-tuan nak tahu Syekh Habib Omar begitulah akhlaknya. Kan banyak ulama besar kan, tak pernah bilang I'm his syekh, tak pernah bilang. Dia sama-sama belajar dengan aku, sama-sama belajar. Allah pula begitu. Habib Omar, Habib Ali bin Ja'far, Habib Alhamdulillah Al-Jufri. Tapi ketiga-tiga guide me. Ketiga-tiga apabila aku serahkan pengurusanku kepadanya, aku rela diatur oleh mereka. Dan nampaknya mudah-mudahanlah aku terpandu oleh Allah Ta'ala dengan berkat kepimpinan mereka itu.
semua begitu. Tu contoh yang kita nak sebutkan syekh-syekh itu begitu ya. Dia takkan tergamak mengatakan, sebab tu kalau dia dah menzahirkan tu susahlah kita nak cakap dia. Begitu tuan-tuan sekalian dia. Contoh syekh-syekh ya. Sebab itu kita jangan sampai suuzan, itu yang kita katakan tadi, kita jangan suuzan dengan dia, tak boleh. Paling bukan ta'assub ya, taat. Dan dia pun sebetulnya kita on our part taat dengan dia, dia pun on our part tak lepaskan kita. Dia pantau kita, dia tengok kita, dia guide kita, dia doakan kita from far. Kita lihat di sini kita tengok from far dia guide kita. From far dia guide kita semuanya. Takkan kita tak nak tahan kepada dia, kita tak nak, kita lepas. Sayang. Tadi kita bilang kita tahan tangan kita gini, tapi syekh kita slip. Ni tangan syekh kita yang begini, kita yang slip. Kan tak bagus. Yang tadi murid punya tahan dia begini, guru dia yang slip, tak guide dia anyway. Orang tangan dia begini, dia cengkok juga begini. Yang ni syekh dia masih begini, dia yang slip. Tangan syekh dia senantiasa, dia yang slip daripada syekh dia. Mana lagi tak bagus? Syekh yang slip aja dah tak bagus, apalagi murid yang slip. Itu kita bilang itu taat ya, bukan ta'assub ya. Kena faham. Meletakkan kepercayaan kepada syekh. Wahai anda murid, ketahuilah bahawasanya syekhmu itu selalu mengambil berat tentang apa yang baik untukmu. Dia kadang-kadang bukan dia tak pedulikan anda, dia tahu, dia sayang anda, dia patuh. Tapi kadang-kadang dia tak nak menunjukkan. Kenapa? Takut anda mengada-ngada. Takut anda rasa, I'm his right man, aku dapat special pandangan daripada dia, special perhatian daripada dia. Ya? Oh, he likes me, I'm his favorite student. Tak nak. Sebab dia tahu apa akan orang punya pandangan terhadap itu. Maka dia sengaja tak nak sampai ada muridnya begitu. Contohnya Habib Alhamdulillah Jufri. Dia tak ada nak entourage. Yang ada orang kan ada entourage ikut. Saya ada kuliah-kuliah ada setengah-setengah ada orang suka nak ikut kita apa-apa ya. Habib Alhamdulillah tak ada, tak tahan, dia naik bas sendiri, tak nak orang ambil dia, tak nak apa semua. Singapura kan naik bas bukan dari kereta kan. Tahan dia naik bas, turun bas. Dia tak nak orang sibuk atau yang ada orang ambil dia atas dia, tapi sengaja nak ngiring-ngiring grup-grup itu. Dia tak nak, dia ngelak. Ngelak. Tihamu ambil berat tentang apa yang baik untukmu. Kerana itu janganlah anda menuduhnya serta menyangkanya bahawa dia menyimpan perasaan dengki atau cemburu terhadapmu. Yang anda tahu, ni si aku tak suka akulah, si aku ni melebihkan. Dijauhkan, Tuhan akan timbul satu perasaan dari sifat-sifat yang keji seumpama itu, dari orang-orang yang menyediakan dirinya untuk jalan Allah dan pengikut-pengikutnya yang khusus. Masya Allah. Awak nak menuju jalan Allah dengan Allah Ta'ala kasih orang guide Allah, pulaknya awak sangka sama dia. Oh, dia si aku ni tak pedulikan aku ni. Dia dulu aku baru-baru aja dia guide aku betul-betul. Sekarang aku hal aku, dia hal dia. Macam mana kita katakanlah tadi di Kota Tarim. Susah payah pergi dalam musabah kan. Tak sampai sana tak ada sikit habis sikit kau macam mana gitu gini. Kita dibantu dia apa semua. Tetapi janganlah kita harap special treatment every time. Itu maksudnya ya. Jangan kita harap special treatment every time. Awas jangan sekali-kali anda menuntut syekh anda supaya menunjukkan karamahnya. Ini bab perkara lain ya. Jangan ini bab perkara lain. Yang tadi kita bilang kita dengki dan cemburu syekh terhadapmu, yang ada kita tahu. Yang ada orang pulaknya dia ingat syekh dia cemburu. Bila ustaz dengan anak sekarang dah lain sikit tau. Sejak anak naik pangkat, ustaz macam tak suka. Nampak dia macam tak happy lah. Yelah dia kena hidup susah. Takkanlah ustaz kau heran sangat kau begitu. Yang ada sangka begitu tau. Yang ada muridnya dah mula ada murid. Kemudian dia dah bilang, ustaz tu dengki dengan anak tau. Tentang anak-anak murid dia macam tak happy dengan anak. Janganlah, dia suka lagi kau ada anak murid. Dia suka kau dapat mengajar. Kau kan anak murid dia. Jadi kau ada murid, dia pun sukalah juga. Janganlah kau suka gitu. Yang ada setengah-setengahnya nampak dalam perkumpulan tiba-tiba syekhnya memberikan perhatian lebih kepada golongan tertentu. Jangan kau bilang, "Olah pasal dia orang kaya, pasal dia begini, pasal begini." Berdosa. Kau tak tahu. Doktor, siapa yang selalu kita tengok dalam ward lahir kita, umpamanya biasa masuk ward ke mak kita masuk ward ke. Siapa yang doktor asyik-asyik nama dia datang tengok. Yang dah sembuh agak-agak doktor asyik-asyik treat dia tak. Tak ada, nurse saja yang kata ubat, doktor cuma tengok, everything okay ya, okay. Mungkin 1 or 2 days you can go back. Dah, itu aja. Tapi yang selalu doktor sekejap datang, spesialis datang. Jadi doktor sendiri yang test temperature dia. Yang teruk ke ataupun yang sihat? Teruk lah, teruk. Jadi kalau kau dah dibiarkan sikit tu, bermakna alhamdulillah lah, bermakna you can survive on your own. Takkan kau dah nak okey pun masih nak doktor pasangkan kau oksigen, nak doktor masukkan kau ngada-ngada namanya. Jadi yang ada orang begitu tau cemburu. Contoh saya sebut lagi ya, di Tarim Hadramaut. Banyak orang putih datang, Amerika, England.
Dan Habib Umar betul kasih perhatian khas pada mereka. Perhatian khas pada mereka. Setengah orang kita je lihat Habib lebihkan orang putih lah, orang putih dia boleh cakap begitu. Ada, sebab itu dia cakap gitu. Kita panggil, don't say like that. Ini kadang semua betul berlaku tuan-tuan sekalian ya. Dan Habib Umar memang beri perhatian lebih kepada orang putih khusus. Why? Kita Alhamdulillah tanah Melayu. Kau tak pergi Hadramaut pun kiai sana, ulama sini, masjid sana, bang sini, masjid besar-besar semua. PKP pun nak masjid curi-curi, kena marah dengan ujian pun nak sembahyang juga. Allah, syukur Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Ada mufti, ada apa semua. Masyarakat kita. Kau nak bikin jahat pun kena sembunyi-sembunyi, tak kat sini, tak boleh secara open juga tau. Kena sembunyi-sembunyi juga tau. Kat negeri mereka pergi mana pun mereka boleh nampak maksiat. Mereka di mana pun boleh begitu. Dan kita pula akannya balik, kita akan dakwah kepada siapa? Orang yang dah Islam. Abang kita, akak kita, sepupu kita, jiran kita yang memang dah baik. Mereka balik, mereka nak dakwah dengan penagih dadah. Mereka nak dakwah dengan orang yang rocker, yang duduk yang tattoo satu badan tau. Mereka sendiri hidup bertattoo. Tidakkah kira-kira mission mereka passion yang kritikal? Dan sekarang passion yang nak sembuh, nak kena jadi medical officer pulanya. Tidakkah dianya sendiri kena betul-betul, jangan sampai dia sendiri kena kuman dan dia boleh menyelamatkan orang daripada kuman. Sebab itu konsentrasinya lebih pada dia. Konsentrasinya, sebab dianya sendiri perlukan guide untuk dia guide yang teruk. Dianya sendiri berasal daripada yang teruk dan dia pun baru bekas teruk lah. Baru bekas teruk. Kemudian dia nak guide orang yang masih dalam suasana teruk. Kau jangan lari hati. Kau syukurlah kau tak teruk sangat. Syukur kau tak teruk sangat. Habib, ada orang itu, Habib lebih orang putih je lah, orang putih ya, sikit orang putih, sikit orang putih. Syukur. Dan kau tak tahu tau, orang putih kalau dia Hadramaut tu, dia respect orang Melayu tau. Untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian ya, orang putih dia cakap dengan anak-anak buah dia yang kehantar ke Tarim Hadramaut. Selalu dia bilang tak, kalau kau nak ke Tarim Hadramaut, if you nak rasa sebab dia punya culture punya different, kalau kau nak selesa hidup di Hadramaut, sanggup duduk di sana dengan rasa cocok, sebelum kau duduk Hadramaut, kau duduk 3 bulan di tanah Melayu dulu. Kalau boleh di Malaysia, kalau kau tak sanggup di Singapura. Dan kau tengok dan kau campur dengan orang Melayu, punya duduk makan talam, duduk gini-gini, hormat orang tua, attentif dalam kuliah apa semua. Kalau kau rasa kau boleh cocok, kau boleh terima di budaya, dan kau boleh try Hadramaut higher grade dan more intense lagi. Kalau kau rasa tak boleh, kau jangan pergi dulu. Sampai begitu tau, ada satu orang daripada, namanya siapa saya tak ingat, daripada Amerika. Lawa orang dia bilang, aku punya tuan-tuan guru, sebab itu aku selalu dia tak boleh nak selama di sini, dia selalu datang ke Singapura, ke Malaysia nak membiasakan budaya dengan kita. Jauh budaya tempat kita. Dan dia really look high dengan kita tahu orang putih di sana. Saya sengaja kalau mengajar dengan orang putih di Hadramaut, saya baca kitab Jawi kita lah, Syiarus Salikin, saya dalam tadi. Dia so amazed. Kau ada kitab-kitab ini selama 300 tahun, kami baru terkial-kial nak terjemah 1-2 kitab. Yang ada pada kami pun semua terjemahan yang masih zaman kini punya. Kau dah ada kitab begini yang ambil direct from Imam Haddad, ambil direct daripada Imam Ibn Hajar, Tuhfah, semua tu. Kau dah ada ulama-ulama gini. Saya sengaja baca kitab lama. Dia kadang-kadang bilang, malu aku kalau ingatkan atuk moyang kami jajah kamu dulu. Punya kami jajah itu orang putih punya pandangan pada kami. Dan itu alim ulama punya pandangan terhadap orang putih. Jadi jangan kita rasa, sebab kita ni selalu pandang orang putih macam ada kelas kan. Jadi kita tengok Habib rapat dengan orang putih aja, yelah orang putih kau tak tahu pasal orang kesian lah kita bilang ya. Tak nak bilang orang tak ada kelas tu, tak nak lah. Nak bilang orang teruk pasal apa, orang kesian lah. Sebab itu mereka diberikan perhatian lebih. Ini contohnya, jangan kau sangka, wah Habib lebihkan orang lain, Habib tak umpamakan aku. Tidak, kerana perhatian. Kadang-kadang memang betul tuan guru kita, umpamanya tuan guru pondok kita, lebihkan anak orang kaya, beri perhatian. Sebab apa, ini budak, kalau dia dah biasa dunia, dah biasa enjoy. Macam tadi lah orang putih tadi. Kini orang putih Melayu lah kiranya. Lifestyle dia walaupun dia orang Melayu, tapi dah lifestyle dia macam orang putih. Kerana orang kaya dia begitu gini. Berarti dia beri perhatian khas. Kau tidak hati-hati dia jengkel ke, meraduk ke, dia tak nak sekolah begitu. Kau lah, yelah mentang-mentang dia anak datuk, mentang-mentang dia anak orang kaya, tuan guru asyik begitu. Tak baik kau seuzon dengan tuan guru kau. Berdosa kau tak tahu dia punya susah payah. Dia cinta kau sama dengan yang lain. Dia cinta kau sama dengan lain. Tapi dia ada tugasan khas. Yang dia new patient masuk dan dia quite critical. Sebab itu dia kasih pay more attention. Jangan kau sangka yang tak baik punya. Kau tahu kau dapat bahagian kau, dapat ilmu kau taat, sudah kau dilaksanakan bahagianmu. Dia tahu tugasan dia. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah akan kita sambung
pembacaan kita pada pertemuan akan datang, tuan-tuan sekalian ya. InsyaAllah pada malam ini di rumah saya ada live juga bacaan maulid. Tak ramailah, hanya berapa orang saja datang. Sekarang kita mana boleh pun orang ramai-ramai. Macam ni di depan saya ada 2 orang ya, saudara kita sini kuliah. Tetapi alhamdulillah meluas ikutannya sampai ke jauh-jauh ikuti kuliah kita ini ya. Apa? Saya tandakan ada pensil. Kita masuk. Kenapa kadang-kadang saya selalu sebut lain-lain ya? Sebab apa? Ini kitab ya, kitab asal Imam Haddad. Kitab dia semua asal macam kitab Melayu kita dahulu lah. Dia tak ada perenggan tau. Lagi perenggan Syekh Kamil apa semua ni memang tak ada. Orang kemudian baru taruh kategori, dia paragrafkan semua. Tapi kadang-kadang setengah-setengah paragrafnya tu kadang-kadang potong tengah. Potong tengah. Jadi kita bilang ini masih masuk dalam disbab, ini masuk dalam disbab. Jadi yang kita nak baca bawah tu sebetulnya masuk dalam lain bab. InsyaAllah ya. InsyaAllah jumpa lagi tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.